Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam 10,000 one off payment KWSP. Jadi bagi yang baru pertama kali datang untuk menonton, saya mohon sahabat anda untuk subscribe ke channel saya, dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Apa yang saya nak kongsikan pada hari ini, saya harap adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Jadi semalam telah pun saya kongsikan video tutorial berkenaan tentang macam mana cara untuk memohon pengeluaran sebanyak RM10,000 secara one off payment ni. Jadi saya menunggu sejam lebih sehingga ke 2 jam untuk memberikan maklum balas kepada penonton yang setia menunggu dan juga menonton video, dan mereka bertanyakan pelbagai persoalan. Jadi daripada tempoh 2 jam itu, saya sudah membuat sedikit rumusan tak ada teks pun, tapi berdasarkan komen yang saya perolehi. Jadi saya nak kongsikan sedikit berkenaan dengan persoalan-persoalan yang timbul dalam membuat pengeluaran sebanyak RM10,000 secara one off payment ini. Yang pertama, nombor telefon. Nombor telefon, kalau ikut apa yang saya tahu, nombor telefon yang boleh digunakan adalah nombor telefon yang berdaftar dengan KWSP bagi akaun caruman kita. Tetapi ada individu yang berkongsikan bahawa dia menukarkan ataupun mengisikan nombor telefon baru di dalam ruang permohonan tu. Pada muka surat yang pertama, isikan nombor kad pengenalan, kemudian isikan nombor telefon. Jadi beliau mengatakan bahawa beliau menggunakan nombor telefon yang selain daripada yang didaftarkan dengan KWSP, mendapat OTP, kemudian isikan OTP itu ke dalam page pengeluaran RM10,000 ini, dan seterusnya berjaya ke muka surat yang berikutnya. Jadi daripada perkongsian berkenaan, saya boleh rumuskan bahawa penggunaan nombor telefon lain juga selain daripada yang berdaftar dengan KWSP setakat ini daripada perkongsian tersebut adalah dibenarkan. Okay, jadi bagi mereka yang mempunyai isu untuk nombor telefon dan sebagainya, setidak-tidaknya mungkin individu yang berkongsikan perkara tersebut, mungkin dia ada kesilapan ataupun dia tak sedar yang nombor telefon yang digunakan tu adalah telah pun didaftar dan sebagainya. Tetapi macam ada perkongsian yang ahli keluarga ataupun suami ataupun isteri berada jauh, berada di lautan dan sebagainya. Jadi actually anda boleh cuba untuk membuat dengan izin pasangan lah. Sebagai contoh, boleh cuba untuk membuat permohonan dengan menggunakan nombor telefon lain berdasarkan apa yang dikongsikan kepada saya. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, Allah tertekan power block ni. Okey, yang kedua adalah berkenaan dengan jumlah pengeluaran. Jumlah pengeluaran ni, pada apa yang saya lihat adalah dia akan mengeluarkan jumlah maksimum yang kita layak. Yang layak untuk keluarkan RM10,000, dia akan terus keluarkan RM10,000. Yang layak untuk keluarkan RM5,000 sebagai contoh, dia akan terus keluarkan RM5,000. Klik saja pada butang ungu tersebut untuk membuat pengeluaran pada jumlah maksimum. Kalau anda tak nak keluarkan jumlah maksimum, hanya hendak mengeluarkan RM1,000 ataupun RM2,000, walaupun anda layak untuk mengeluarkan sebanyak RM10,000, anda pilih butang yang kedua untuk amount yang lain. Jadi anda boleh isikan jumlah yang anda nak keluarkan jika anda merasakan tidak ada keperluan untuk mengeluarkan secara keseluruhan ataupun maksimum. Itu berkenaan dengan amount, dan berhati-hati semasa menekankan amount. Kalau dah nak buat maksimum, jangan tekan untuk isi amount yang lain. Semalam ada perkongsian yang dia telah tersalah mengisi amount, dan amount yang diisikan tu bukanlah jumlah yang dia nak keluarkan. Perlu ingat bahawa jika berlaku kesalahan, tidak ada sebarang pindaan, kerana ini adalah pengeluaran kali yang keempat, dan KWSP telah pun menegaskan mereka tidak akan menyediakan sebarang sistem ataupun sebarang kaedah untuk membuat pindaan bagi mereka yang melakukan kesilapan. Itu yang kedua. Yang ketiga berkenaan dengan alamat surat menyurat. Okey, alamat surat menyurat ni sebenarnya adalah antara perkara yang tidak terlalu serius terpulang kepada anda. Anda boleh sebenarnya mengambil kesempatan untuk mengemaskini alamat surat menyurat anda di dalam KWSP tersebut. Kok dah pindah duduk rumah sewa lain dan sebagainya, boleh mengemaskini di situ juga. Yang keempat adalah berkenaan dengan alamat email. Alamat email juga bukanlah satu perkara yang wajib untuk
pengeluaran KWSP ini boleh digunakan email kalau kata ahli keluarga, email pasangan, anak-anak, email ibu bapa, adik-beradik dan sebagainya. Tetapi saya lebih menyarankan anda untuk menggunakan email anda sendiri. Kalau anda boleh tengok video YouTube ini, untuk menonton video YouTube jadi tak perlukan email. Tapi kalau kata anda boleh melihat mempunyai Facebook dia memerlukan email. Jadi sepatutnya tidak ada masalah untuk mengisikan email anda sendiri. Boleh buat semakkan di smartphone anda, klik pada Gmail ataupun klik pada email dan anda boleh tengok apa alamat email anda, apa nama email anda. Yang seterusnya berkenaan dengan nombor akaun. Nombor akaun ni adalah antara soalan yang favorite yang saya perolehi dalam komen di ruangan YouTube saya, yang mana ada yang bertanyakan bolehkah menukar dulu terima pakai Maybank, sekarang nak tukarlah sebab ada akaun RHB Bank. RHB Bank bayar cepat sebab RHB yang bayarkan untuk KWSP ni. Boleh ditukarkan kalau anda nak tukarkan akaun nombor yang lain. Sebab itu di bahagian pengeluaran, sistem dah boleh membacakan secara automatik nombor akaun kita. Macam sistem baca akaun saya di Maybank, tetapi kita boleh mengubah untuk menukarkan kepada bank yang lain. Jadi dia bukan kalau orang putih panggil, dia bukan default. Maksudnya kita boleh ubah berdasarkan apa akaun yang kita ada ataupun apa akaun yang aktif. Ada lagi satu soalan berkenaan dengan akaun juga. Jadi walaupun telah dikongsikan banyak kali, beliau bertanyakan yang beliau tidak mempunyai akaun atas nama beliau sendiri, tetapi beliau hanya mempunyai akaun joint account bersama isteri. Jangan bimbang, di dalam bahagian maklumat nombor akaun tu sebenarnya anda boleh mengisi nombor akaun anda bersama isteri. Tetapi jangan risau, permohonan tidak akan gagal selagi mana syarat untuk membuat pengeluaran ni, maksudnya baki anda masih mencukupi, belum berusia 55 tahun dan sebagainya, syarat itu ditepati, anda boleh membuat pengeluaran. Cumanya semasa bayaran nanti, bayaran akan jadi gagal kredit kerana bayaran akan cuba dimasukkan ke dalam akaun bersama ataupun joint account. Itu adalah salah satu syarat yang tidak dibenarkan oleh KWSP. Jadi pembayaran itu akan dipulangkan semula kepada bank penan KWSP, iaitu RHB Bank. Kemudian RHB akan memaklumkan kepada KWSP. KWSP juga akan menukarkan arahan, KWSP pula akan menukarkan arahan pembayaran daripada masuk ke dalam akaun kepada pembayaran secara payment order. Jadi anda terpaksa tunggu sehingga KWSP postkan payment order ataupun cek itu kepada alamat yang telah kita gunakan untuk pendaftaran pengeluaran khas tadi. Dia akan post kepada kita. Apabila terima payment order tersebut, kita perlu pergi kepada cawangan RHB Bank yang berdekatan dan membuat tuntutan secara tunai, dibayar terus, tak perlu masuk dalam akaun bank lain, tak perlu masuk dalam akaun bank RHB Bank. Jadi terus saja ke cawangan dan ambil tunai. Okey, itu penjelasan bagi persoalan yang berikutnya. Jadi saya lihat ada lagi tak sebarang isu. Kalau berkenaan dengan soalan tujuan untuk pengeluaran dan apa tujuan jika apabila mendapat wang sebanyak RM10,000 ini nak digunakan untuk membuat apa. Ada yang risau dengan soalan tersebut. Jadi sebenarnya soalan tersebut bukanlah sesuatu yang akan menentukan kelulusan. Kelulusan tidak akan dipengaruhi oleh soalan-soalan tersebut. Jadi bagi mereka yang bimbang, jangan risau, anda boleh pilih apa saja jawapan yang anda rasa berkaitan dengan diri anda, kerana pengeluaran anda selagi mana menepati syarat, umur dan juga baki, pengeluaran anda adalah akan diluluskan. Tujuan adanya soalan itu adalah sebenarnya untuk KWSP mengumpulkan data kenapa pencarum mengeluarkan wang tersebut. Tujuannya sebab apa. Jadi di akhir permohonan nanti KWSP akan mempunyai peratusan data berkenaan dengan kenapa pencarum mengeluarkan dan apa tujuan pengeluaran bagi RM10,000 ini. Mereka nak gunakan untuk selesaikan hutang, ataupun untuk keperluan harian, ataupun untuk pelaburan, ataupun untuk suka-suka. Semuanya ada dinyatakan di bahagian dua soalan yang terakhir. Pastikan juga anda klik pada bahagian untuk membaca terma dan syarat, kerana itu adalah satu keperluan untuk menghantar ataupun submit permohonan tersebut. Dan semasa dalam tempoh permohonan, jika anda terkeluar ataupun jika anda tekan batas selagi mana anda tidak menekan
hantar, anda boleh masuk semula untuk membuat permohonan yang baru ataupun menyambung permohonan anda. Selagi mana tidak sampai kepada tekan hantar, kalau dah hantar tu memang tak ada, batal lah, memang dah tak boleh buat apa lah. Jadi walau macam mana pun, tengah-tengah buat tu internet terputus, handphone habis bateri, laptop habis bateri, dan apa saja perkara lah yang menghalang, jangan bimbang, boleh buat permohonan semula. Dah tersasul lah. Jadi saya harap dengan beberapa penjelasan yang saya berikan ini berdasarkan pada persoalan yang banyak ditanya, dapat menjelaskan kepada anda semua. Ingat, jangan terburu-buru kerana sudah ada yang melakukan kesilapan dalam memilih amount. Tidak ada peluang kedua dan tidak ada pengeluaran kali ke-5. Ini adalah pengeluaran yang terakhir. Bagi mereka yang masih lagi tidak jelas dan mempunyai sebarang persoalan, boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya, Firdaus Selamat Channel. InsyaAllah saya akan cuba membalas dengan secepat yang mungkin. Itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.